Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salawatullahi wa salam ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahamnaha Sulaiman kullam atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a dawil al-jibal yusabbihu wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabb Musa wa Harun Ya Rabb Ibrahim Ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma wal hikmata wal aqla wa hawza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal ulama'il amilin hazzal mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, kekuatan dalam kita mengerjakan ketaatan pada Allah. Tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak dapat mengerjakan ibadah. Tapi dengan hakikat pertolongan Allah lah, Allah Subhanahu wa taala pilih kita termasuk dalam golongan-golongan ahli ibadah yang besar fadilah isi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita minta doa pada Allah, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan dan memberi kesabaran kepada saudara-saudara kita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala menjauhi mana-mana lagi manusia, saudara-saudara kita yang duduk keadaan banjir. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala nak menimpakan mereka, kita minta dengan Allah supaya Allah menjauhi mereka. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, maka kemudahan mereka sentiasa mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini, Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin, petunjuk bagi jalan-jalan iaitu kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan adab yang ke-16 قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين يا رب العالمين. Dan adab yang ke-17, apabila selesai daripada sembahyang Jumaat, maka sunat ia barang siapa yang pergi Jumaat ni membaca Fatihah 7 kali dan Qul huwallahu ahad 7 kali, dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali dahulu daripada berkata-kata. Maka yang demikian itu memelihara ia daripada segala kejahatan, daripada satu Jumaat kepada Jumaat yang lain. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adab yang ke-17, apabila selesai daripada sembahyang Jumaat, ini bagi kita yang pergi Jumaat sunat, iaitu kita membaca surah Fatihah 7 kali. Selepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita jangan berkata apa-apa, sehingga para ulama kata kedudukan kaki kita pun jangan kita pindah lagi. Kita baca surah Fatihah 7 kali dan Qul a'udzu huwallahu 7 kali.
Qul a'udzu falaq 7 kali, Qul a'udzu 7 kali. Jawapan dia, maka yang demikian itu memelihara ia daripada segala kejahatan, daripada satu Jumaat kepada Jumaat lain. Ini amalan. Jadi kalau kita tengok muhakkik, ulama al-muhakkik, ya, dia menyatakan la asluhu min hadis Nabi sallallahu. Ini bukanlah asal daripada hadis Nabi sallallahu. Sebab itulah kata ulama, iaitu ada sebahagian ulama menyatakan hadza hadithu dha'ful jiddan. Ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah, dan lebih baik, kata Al-Hafiz Al-Iraqi, bukan dikatakan sebagai hadis, tetapi jika kita nak beramal, maka kita iktibar kepada amalan para ulama-ulama. Maknanya dapat ganjaran juga. Sebab saya ingat dulu-dulu di Pasir Tumbuh ke hari Jumaat, biasa sudah sembahyang Jumaat tu pakat baca ni, pakat baca ni belaka. Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu falaq 7 kali, Qul an-nas 7 kali. Jadi kalau sini kita nak baca, tak ada orang buat sini. Kalau kita nak baca tak dang, tu imam kadang-kadang dia baca, jadi tak dang kita nak berdoa, nak baca benda-benda gini. Jadi sebab itulah kata ulama, iaitu kita buat iktibar kepada amalan ulama, maka tak apa, kita buat ia merupakan amalan di kalangan para alim ulama, maka mendapat juga ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hak ulama buat ni kadang-kadangnya dengan berkat, bukan kita nak buat sesuatu kelebihan, tapi dengan sebab kita beramal ikhlas kerana Allah, maka pertolongan Allah seperti ma'unah dan sebagainya, ataupun karamah kalau orang wali dan sebagainya, dia akan datang juga. Ini di antaranya disebut oleh para ulama. Jadi siapa yang baca, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Jadi para ahli ulama tu guru hak buat ni, dia dah merasai dah bagaimana. Jadi tak masalah kita nak beramal pun. Cuma ia bukan daripada hadis Rasulullah. Kalau kita lihat pembahasan dia ni cukup panjang. Pembahasan dia ni memang cukup panjang. Cuma kita nak beramal itu tak jadi masalah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan sebab ada sebahagian kitab dia kata ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diri kita beramal, kata ada ulama tu kita akan mendapat ni fadilat ini. Dan baca olehmu kemudian daripada itu, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan tersebut di dalam syarah Minhaj, ia nakai daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, man wadhafa ala hadha ad-du'ai aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa mengekali atas doa ini, nescaya mengkaya ia ya Allah akan dia daripada segala makhluk, dan memberi rezeki akan dia yang tiada dapat dikira-kira. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan di antara lagi, ini adalah bacaan pada hari Jumaat. Kalau hari Jumaat, dalam doa kita afdal kita selit juga doa ni. Allahumma ya Ghani, malam Jumaat ke, hari Jumaat ke, petang Jumaat ke, banyak kita baca hak begini. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Kita banyak baca ni, kerana ini amalan para ulama-ulama terdahulu. Sehingga Al-Imam Ghazali nakar di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia sebut bahawasanya
siapa yang membaca doa ini, ini pengalaman Imam Ghazali dia ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil daripada kata-kata ulama terdahulu. Nescaya mengkaya ia Allah akan dia. Yani di sini dibahaskan oleh para ulama, Allah Taala mengkaya di sini, yakni Allah memberi kepada dia ni kaya hati dan kaya kedudukan, sama ada di dunia maupun di akhirat. Dua, sama ada kaya itu bentuk harta ataupun kaya itu bentuk hati dia. Hati dia kaya, yakni dia sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diperbahaskan. Dan memberi akan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Siapa baca hak ni, rezeki yang tak disangka-sangka, ini disebut oleh para ulama. Dan walaupun disebut di sini, ia merupakan tak ada pun Imam Ghazali nakal kita ini bukan daripada hadis Nabi sallallahu, tetapi kalau kita tengok dalam kitab lain, dia menyatakan ini merupakan suatu hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah la kata ulama hadis la aslahu min hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab adalah kitab lain. Adapun dalam kitab ni dia tidak sebut bahawasanya ini merupakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka kalimatin laula 'alaika mithlul jabal. Kan tubuh Subair Suburaidin di dainan ada'u bihi Allahi anka Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ini antara lagi dinakal oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia berkata dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya hendaklah aku ajar akan dikau beberapa kalimah yang baca jikalau ada yang menghutan, jikalau ada atasmu hutan seperti bukit Bukit Sabir, sekalipun nescaya membayar Allah Ta'ala akan dia daripadamu, iaitu Allah makfini bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ini di antaranya dia ambil hak belakang tu sikit tu. Dia merupakan, dia kata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada beberapa hadis Nabi sallallahu yang menceritakan perkataan Allahumma kfini itu. Allah makfini itu, hai Tuhanku memadai akan aku ni bihalalik, dengan yang halal daripada yang haram ni, wa aghnini dan kaya olehmu akan dakun bifadlika, dengan kelebihan engkau. Itu di antara disebut oleh para ulama. Jadi Rasulullah SAW nyatakan, aku nak ajar kepada kamu berapa kalimah. Siapa yang baca ni, jikalau dia ada hutang, seperti Bukit Sabir. Bukit Sabir ni kalau kita tengok bahasan ulama ialah Bukit Sabir ini dia duduk di Mina. Dia duduk di Mina. Dia ada dua bukit di Mina. Bukit orang panggil Lempah dan Bukit Sabir. Dia duduk di celah-celah tu. Bukit Sabir ni duduk celah-celah, besar bukit dia. Dan satu lagi Sobeh. Ada kitab lain disebut Sobeh. Bukit ini ada tu. Kalau ada hutang besar tu, dalam hadis lain disebut apa lagi, kabathalil uhud. Seperti juga kalulah dia seperti bukit Bukit Uhud. Sekalipun kalau hutang kamu banyak tu,
kamu baca hak ni, kata Rasulullah SAW, Allahumma, iaitu Allahumma kfini bihalalik, supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara, memadai kita ni. Tu ataupun doa-doa yang lain. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Qal musannif rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan, kalau kita tengok hadis ini di mana, iaitu Allahumma kfini bihalalika haramik wa aghnini bi fadlika amman siwani. Tu panjang tu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ia merupakan hadzal hadisul hasan. Itu hadis baik, ataupun kita kata hadis hasan li dzati, la syaz wala muallah. Tidak ada keraguan dan tidak ada kecacatan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu. Ini hadis yang sahih. Itu di antaranya diperbahaskan oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan adab yang ke-28, sunat engkau sembahyang kemudian daripada sembahyang Jumaat itu 2 rakaat, iaitu sunat muakkad, atau engkau sembahyang 4 rakaat yang 2 rakaat sunat muakkad, atau 2 rakaat sunat, atau 2 rakaat yakni 2 rakaat lagi sunat ghairu muakkad pada fuqaha, atau engkau sembahyang 6 rakaat, maka sekalian itu sunat muakkad pada mazhab ahli sufi, kerana sekalian itu tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti biasalah, maknanya di antara hadap pada Jumaat ni sunat kita sembahyang kemudian yakni ba'diyah, sembahyang ba'diyah selepas Jumaat tu 2 rakaat kita buat. Kalau boleh jangan kita tinggal. Ini semua muakkad ni selepas Jumaat, diri waktu tu besar dah hari Jumaat, kita sembahyang ba'diyah hari lain. Semua para ulama kata besar dah fadilat dia. Jadi hari Jumaat ni salah satunya hari yang diberkati, hari yang dibuka hijab untuk menerima a'tahu iyyahu, untuk menerima amalan-amalan hambanya ni. Ini di atas kurnia Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hambanya. Maka sebab itulah pada hari Jumaat sayukianya jangan kita meninggal sunat ba'diyah selepas Jumaat ni. Itu di antara disebut oleh para ulama. Itu sunat muakkad, atau engkau sembahyang 4 rakaat. Kalau rajin nak sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat tu, dan 2 rakaat lagi, ada lagi 2 rakaat lagi ghairu muakkad kita nak sembahyang juga. Tapi kata ulama di bahagian dalam kitab-kitab, jangan tinggal hak 2 rakaat tu.